Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Ini adalah video pembelajaran yang pertama dalam siri konsep dan aplikasi. Saya akan mengambil satu konsep dalam sukatan pelajaran SPM perakaunan dan terangkan maksud konsep tersebut dan bagaimana ia diaplikasikannya. Dengan cara ini, saya harap kefahaman pelajar mengenai konsep tersebut akan bertambah baik dan juga membolehkan pelajar menjawab soalan-soalan peperiksaan dengan lebih baik. Konsep dan aplikasi yang saya akan terangkan di sini adalah rumus penyata pendapatan. Anda telah belajar dalam topik 1 tingkatan 4 bahawa tujuan perakaunan adalah menyediakan maklumat kewangan yang berguna kepada pengguna-pengguna maklumat kewangan supaya mereka boleh membuat keputusan yang baik. Apakah maklumat kewangan yang mereka mahu? Maklumat kewangan yang ingin diketahui oleh pengguna-pengguna ini adalah prestasi kewangan perniagaan bagi satu tempoh perakaunan, iaitu mereka ingin tahu mengenai keuntungan perniagaan itu untuk 1 tahun kewangan. Bagi memenuhi keperluan ini, sistem maklumat perakaunan direka bentuk untuk mengumpul semua hasil dan belanja perniagaan bagi satu tempoh perakaunan tertentu. Ini adalah kerana maklumat hasil dan belanja diperlukan untuk mencari keuntungan. Untung atau rugi bersih sesebuah perniagaan dikira dengan memadankan hasil dan belanja sebenar bagi satu tempoh perakaunan. Pengiraan keuntungan ini ditunjukkan dalam akaun untung rugi. Jadi dalam proses perakaunan, hasil dan belanja akan diselaraskan dan dipindah ke akaun untung rugi bagi mengirakan untung atau rugi bersih perniagaan bagi satu tempoh perakaunan. Akaun untung rugi disediakan dalam ledger am, tetapi bagi pengguna kita akan sediakan penyata pendapatan. Cara persembahan penyata pendapatan akan berbeza mengikut jenis perniagaan. Bagi perniagaan perkhidmatan, penyata pendapatannya terdiri daripada bahagian untung rugi sahaja. Tetapi bagi jenis perniagaan yang mempunyai aktiviti dagangan, penyata pendapatannya mempunyai bahagian akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun perdagangan bertujuan untuk mengirakan untung atau rugi kasar dengan memadankan jualan bersih dengan kos jualan. Manakala akaun untung rugi bertujuan mengirakan untung atau rugi bersih dengan memadankan jumlah hasil yang terdiri daripada untung kasar dan hasil lain dengan belanja operasi. Di sini saya ingin terangkan konsep yang penting bagi penyediaan penyata pendapatan, iaitu rumus penyata pendapatan atau rumus untuk mengirakan keuntungan perniagaan. Kita ada beberapa cara untuk memahami rumus penyata pendapatan ini. Dalam slide ini, saya telah analisiskan secara beraras. Aras sifar adalah rumus asas untuk mengirakan untung atau rugi, iaitu hasil tolak belanja. Aras 1 menunjukkan komponen hasil dan belanja. Komponen hasil adalah untung kasar tambah hasil lain, manakala komponen belanja ini terdiri daripada pelbagai belanja operasi. Aras 2 pula menunjukkan rumus untung kasar, iaitu jualan bersih tolak kos jualan dan komponen hasil lain. Aras 3 memberikan rumus bagi jualan bersih dan kos jualan. Jualan bersih diperolehi apabila jualan ditolak pulangan jualan, manakala kos jualan diperoleh dengan inventory awal campur kos belian tolak inventory akhir. Aras keempat menunjukkan rumus untuk mendapatkan kos belian, iaitu belian bersih campur belanja-belanja belian. Dan aras kelima menunjukkan bagaimana untuk mengirakan belian bersih, iaitu belian tolak pulangan belian, dan
belanja-belanja belian yang terdiri daripada pelbagai belanja belian. Kefahaman rumus penyata pendapatan ini adalah penting bagi penyediaan penyata pendapatan dan juga untuk aplikasi dalam situasi-situasi yang lain. Dalam slide ini, saya telah tunjukkan satu lagi cara untuk menganalisis rumus penyata pendapatan. Cara analisis ini dikenali sebagai rangka kerja DuPont ataupun DuPont Model. Khas untuk analisis pulangan atas equity, tetapi boleh juga digunakan dalam analisis kewangan yang lain. Saya telah gunakan DuPont Model, analisis DuPont Model ini dalam kes rumus penyata pendapatan. Ini adalah analisis melalui peta minda. Setiap warna bubble yang sama merujuk kepada satu aras yang tertentu seperti dalam analisis secara beraras yang saya telah tunjukkan dalam slide sebelum ini. Anda patut lukis secara tersendiri untuk memperoleh kefahaman yang lebih baik. Mungkin lukisan peta minda Anda adalah lebih cantik daripada apa yang saya telah lukiskan di sini. Dalam slide ini, saya ingin tunjukkan bagaimana kefahaman rumus penyata pendapatan ini dapat membantu Anda ingat format persembahan penyata pendapatan. Di sini saya tunjukkan bahagian akaun perdagangan dan akaun untung rugi secara berasingan. Bahagian akaun perdagangan dahulu. Lajur yang terkanan sekali, iaitu lajur ketiga, adalah untuk mengira untung atau rugi kasar, iaitu jualan bersih tolak kos jualan. Lajur yang kedua, jika kita ikut analisis secara beraras, kita akan gunakan untuk mengira jualan bersih dan kos jualan. Tetapi sudah menjadi praktis bahawa kita gunakan lajur ketiga untuk mengira jualan bersih juga. Lajur pertama pula kita gunakan untuk mengirakan kos belian. Jadi, cuba fahamkan kegunaan setiap lajur ini. Ini akan membantu Anda dalam penyediaan penyata pendapatan. Bagi bahagian akaun untung rugi pula, lajur terkanan sekali adalah untuk mengira untung atau rugi bersih, iaitu untung kasar campur hasil lain ditolak belanja operasi. Lajur kedua pula untuk mengira jumlah hasil lain dan jumlah belanja operasi. Jika Anda dapat ingat ni, maka penyediaan penyata pendapatan menjadi mudah. Satu daripada masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar adalah format penyata pendapatan. Slide ini menunjukkan aplikasi rumus penyata pendapatan dalam proses penyediaan penyata pendapatan. Kaitkan angka-angka dalam penyata pendapatan dengan rumus penyata pendapatan yang telah dibincangkan. Untuk kefahaman yang lebih baik, Anda boleh buat latihan-latihan pengukuhan yang ada dalam modul-modul bundle SPM Form 5 di laman KWK Accounting. Aplikasi yang kedua berkaitan dengan konsep rumus penyata pendapatan adalah mengirakan komponen-komponen tertentu dalam rumus penyata pendapatan. Soalan mungkin akan menyuruh mengirakan untung atau rugi kasar, kos jualan, kos belian, atau komponen-komponen lain. Dalam contoh ini, saya telah berikan satu soalan yang menyuruh Anda mengirakan kos belian. Mudah untuk menjawab soalan ini jika Anda tahu komponen rumus penyata pendapatan dengan baik. Kos belian, seperti Anda tahu, adalah bersamaan dengan belian bersih tambah belanja-belanja belian. Jika Anda disuruh cari kos jualan, gunakan kefahaman Anda mengenai rumus penyata pendapatan untuk menjawabnya. Aplikasi yang ketiga adalah dalam soalan-soalan analisis nisbah. Anda akan menggunakan pengetahuan Anda mengenai rumus penyata pendapatan untuk memperoleh maklumat asas bagi tujuan pengiraan nisbah-nisbah, terutamanya nisbah-nisbah keberuntungan.
Contoh soalan dalam slide ini menyuruh Anda mengirakan tokokan. Anda tahu bahawa untuk mengirakan tokokan, Anda perlu maklumat asas untung kasar dan kos jualan. Maka, Anda akan menggunakan kefahaman Anda mengenai rumus penyata pendapatan bagi memperoleh maklumat asas itu sebelum dapat mengirakan tokokan. Modul analisis nisbah dalam bundle SPM Form 5 di laman KVK Accounting mempunyai banyak soalan-soalan begini. Aplikasi konsep yang keempat adalah dianggap susah oleh ramai pelajar kerana ini memerlukan kefahaman rumus penyata pendapatan yang baik serta kefahaman mengenai kesan kesilapan sesuatu komponen dalam rumus penyata pendapatan itu atas komponen-komponen yang lain dalam rumus penyata pendapatan. Dalam contoh soalan ini, Anda perlu selaraskan untung bersih yang tidak betul kerana kesilapan-kesilapan yang diberikan. Saya telah beri 4 kesilapan dan telah menyediakan penyata pelarasan untung bersih bagi mendapatkan untung bersih yang betul. Dalam slide yang berikut, saya terangkan kesan kesilapan yang pertama atas untung bersih dengan mengaitkannya kepada rumus penyata pendapatan. Kesilapan yang pertama adalah inventory akhir terkurang nyata sebanyak RM420. Inventory akhir adalah komponen dalam pengiraan kos jualan. Jika inventory akhir terkurang nyata, kos jualan akan terlebih nyata. Kos jualan pula adalah komponen kepada untung kasar. Jika kos jualan terlebih nyata, untung kasar akan terkurang nyata. Untung kasar pula adalah komponen kepada untung bersih. Jika untung kasar terkurang nyata, untung bersih pun terkurang nyata. Maka, bagi pelarasan, untung bersih perlu ditambah dengan amount inventory akhir yang terkurang nyata, iaitu RM420. Anda boleh fikirkan cara-cara pelarasan bagi kesilapan lain yang diberikan dalam slide sebelum ini. Latihan soalan begini saya telah masukkan dalam modul perkongsian dalam bundle SPM Form 5 di mana Anda perlu selaraskan untung bersih perkongsian sebelum Anda sediakan akaun pengasingan untung rugi. Aplikasi konsep yang kelima adalah soalan-soalan objektif berkaitan dengan kesan kesilapan ke atas untung bersih. Sekali lagi, Anda akan menggunakan konsep rumus penyata pendapatan bagi menjawab soalan-soalan begini. Anda boleh pause slide ini dan baca soalan dan penjelasan dan fahamkan bagaimana konsep rumus penyata pendapatan digunakan untuk menjawab soalan ini. Modul menjawab soalan penyata kewangan dalam bundle SPM Form 5 mempunyai banyak soalan begini untuk Anda cuba dan ini akan meningkatkan tahap kefahaman Anda dan juga membantu dalam proses penyediaan untuk peperiksaan SPM. Ini adalah slide promosi saya. Langan bundle SPM Form 5 hanya RM20 saja untuk akses sehingga 31 Mac 2024. Iaitu sampai tamat peperiksaan SPM 2023. Gunakan sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kefahaman Anda, pemikiran analitikal Anda, serta menjaminkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan SPM. Semoga Anda berjaya. Terima kasih.